Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhani binti Muhammad Sambi, S7158. Saya akan menerangkan bab 1 pengenalan, iaitu yang terdiri daripada latar belakang, penyataan masalah, tujuan kajian, kepentingan kajian dan definisi istilah dan operasional. Latar belakang. Penglibatan politik pelajar universiti kini semakin penting, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi. Negara-negara maju juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan pengundi muda menyertai pilihan raya. Institusi pendidikan tinggi pula memainkan peranan dalam membentuk kesedaran dan budaya demokrasi dalam kalangan pelajar. Di Malaysia, pelaksanaan Undi 18 telah meningkatkan keperluan pendidikan politik dalam kalangan pelajar IPT. Beberapa universiti tempatan telah melaksanakan simulasi dan latihan pilihan raya sebagai satu pendekatan praktikal untuk memberi pendedahan kepada pelajar. Namun begitu, sebahagian pelajar masih menganggap pilihan raya kampus ini sekadar satu formaliti dan tidak benar-benar memahami prosesnya. Jika pilihan raya kampus diuruskan secara adil dan telus, ia sebenarnya berpotensi untuk membentuk literasi politik dalam kalangan pelajar serta menyemai semangat demokrasi. Seterusnya, penyataan masalah. Pilihan raya kampus penting untuk melatih mahasiswa memahami nilai demokrasi dan tanggungjawab sivik. Ia bukan sekadar pemilihan MPP tetapi juga medan pendidikan awal tentang sistem demokrasi. Namun, masih wujud kebimbangan terhadap tahap pengetahuan dan penglibatan mahasiswa termasuk di MT. Kajian menunjukkan ramai pelajar tidak faham peranan MPP dan tidak jelas tentang sistem serta peraturan pilihan raya kampus. Pilihan raya kampus juga masih belum berfungsi sepenuhnya sebagai media pembelajaran sivik. Wujud jurang antara dasar universiti dan kesedaran sebenar pelajar walaupun pelbagai inisiatif telah dijalankan. Tahap penyertaan dan pemahaman pelajar masih rendah walaupun adanya ceramah, media sosial dan latihan kepimpinan. Kajian sebelum ini pula lebih fokus kepada politik umum, kurang menyentuh sistem pilihan raya kampus. Data menunjukkan kadar keluar mengundi juga menurun. Jadi kajian ini bertujuan menilai tahap pengetahuan pelajar UMT dan mencadangkan penambahbaikan terhadap sistem pilihan raya kampus. Seterusnya, tujuan kajian mempunyai 3 komponen utama: objektif, persoalan dan hipotesis kajian. Objektif pertama ialah untuk menganalisis perbezaan tahap pengetahuan pilihan raya kampus dalam kalangan pelajar UMT. Kedua, mengukur hubungan antara faktor keluarga, media, ekonomi, pergaulan dan persatuan dengan tahap pengetahuan pelajar. Dan ketiga, mengkaji sama ada faktor-faktor ini memberi kesan positif terhadap pengetahuan pelajar mengenai pilihan raya kampus. 3 persoalan kajian iaitu: adakah wujud perbezaan tahap pengetahuan dalam kalangan pelajar UMT? Yang kedua, adakah terdapat hubungan signifikan antara faktor sosial dan pengetahuan pelajar? Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kesan positif terhadap pengetahuan pilihan raya kampus? Dan akhir sekali, hipotesis kajian. Terdapat perbezaan signifikan terhadap tahap pengetahuan pelajar. Yang kedua, faktor-faktor seperti keluarga dan media mempunyai hubungan yang signifikan. Yang terakhir, wujud kesan positif daripada pemoleh ubah yang dikaji terhadap pengetahuan pilihan raya kampus. Hipotesis kajian ini menggunakan hipotesis alternatif. Bahagian ini pula menerangkan kepentingan kajian. Pertama, kajian ini penting kerana pilihan raya kampus ialah medan awal pelajar memahami demokrasi dan hak bersuara. Ramai pelajar masih kurang faham fungsi institusi pelajar. Kajian ini bantu universiti merancang strategi pendidikan politik yang lebih berkesan dan menilai kesediaan pelajar menyertai sistem politik. Akhir sekali, kajian ini bantu pelajar hadapi era politik digital dengan lebih kritis dan menyumbang kepada pembangunan sistem demokrasi negara secara menyeluruh. Definisi istilah operasional bagi kajian ini ialah: pertama, pilihan raya kampus merujuk kepada proses demokratik di IPT untuk memilih wakil MPP. Secara operasional, ia merujuk kepada pemilihan MPP sesi 2023-2024 di UMT yang dijalankan secara dalam talian melalui sistem e-undi. Kedua, tahap pengetahuan didefinisikan sebagai tahap pemahaman seorang terhadap fakta atau konsep tertentu. Dalam kajian ini, ia diukur melalui soalan objektif dan skala Likert berkaitan proses, fungsi dan peraturan pilihan raya kampus UMT. Pelajar UMT merujuk kepada individu yang mengikuti program pengajian peringkat ijazah sarjana muda di kampus utama UMT. Kajian ini hanya melibatkan pelajar sepenuh masa yang dipilih melalui persampalan rawat berstrata. Demokrasi kampus ditakdirkan sebagai amalan dan nilai demokrasi seperti hak bersuara dan pelibatan pelajar dalam tadbir urus universiti. Operasinya merujuk kepada pelaksanaan pilihan raya kampus UMT yang membolehkan pelajar mencalon, mengundi dan bersuara melalui saluran rasmi. Dan akhir sekali, e-undi adalah kaedah pengundian digital yang menggantikan undi fizikal. Dalam konteks kajian ini, ia merujuk kepada sistem undian atas talian bagi pemilihan MPP UMT sesi 2023-2024 yang memerlukan pengesahan identiti pelajar berdaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Abdul Ghani, nombor mesyik S71799. Saya akan menerangkan bab 2 iaitu sorotan literature. Di dalam sorotan literature ini saya akan menerangkan tentang pendekatan teori yang kami gunakan, kajian-kajian lepas, jurang kajian dan juga model hipotesis. Untuk rangka teori kajian ini, kami menggunakan teori tingkah laku beralasan atau teori resonation, atau singkatannya adalah TRA, yang diasaskan oleh Fishbein dan H. Usain pada tahun 1975 dan kemudiannya disemak oleh Carter pada tahun 2009. TRA ini dia menekankan bahawa tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh niat mereka, dan niat ini pula dibentuk oleh 2 faktor utama iaitu sikap terhadap tingkah laku dan juga norma subjektif atau pengaruh sosial. Dalam konteks TRA, tingkah laku bermula dengan pembentukan niat dan sikap terhadap tingkah laku bergantung pada penilaian individu sama ada sesuatu tingkah laku itu baik atau buruk. Norma subjektif pula merujuk kepada pengaruh orang sekeliling seperti keluarga, rakan sebaya ataupun pihak berautoriti yang mempengaruhi sama ada seseorang itu merasakan mereka perlu melakukan tingkah laku tersebut. Jadi secara ringkasnya, TRA ini dia menjelaskan bahawa kepercayaan seseorang akan membentuk sikap bersama pengaruh sosial akan membentuk niat, dan niat akan mendorong tingkah laku.
Untuk kajian saya yang memfokuskan kepada penglibatan pelajar dalam pilihan raya kampus, TRA digunakan untuk menerangkan bagaimana faktor-faktor berikut mempengaruhi pelibatan politik pelajar. Tingkah laku yang dikaji merujuk kepada penglibatan pelajar sebagai pengundi, calon atau dalam aktiviti kempen politik. Pengetahuan tentang proses pilihan raya dan kepentingannya akan membentuk sikap positif terhadap pelibatan. Norma subjektif pula merangkumi pengaruh rakan sebaya, pensyarah dan juga budaya kampus yang mempengaruhi niat pelajar untuk terlibat dalam pilihan raya kampus. Terdapat beberapa kelebihan TRA ini. Antaranya adalah ia menawarkan satu struktur psikologi yang jelas bermula daripada kepercayaan kepada bentuk sikap. Seterusnya membentuk niat dan akhir sekali mempengaruhi tingkah laku. Ia membantu penyelidik membina kerangka konseptual yang lebih sistematik dan tersusun. TRA ini juga dia bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan pelbagai konteks kajian, termasuklah kajian penglibatan politik pelajar. Namun begitu, TRA ini juga dia mempunyai kelemahan. Modal ini dia kurang sesuai untuk nak jelaskan tingkah laku yang berlaku secara spontan atau tanpa perancangan awal, kerana ia lebih memfokuskan kepada tingkah laku yang melalui proses pemikiran dan pertimbangan. Secara kesimpulannya, TRA ini dia merupakan kerangka teori yang sesuai untuk kajian. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian kajian-kajian lepas. Pertama, tahap pengetahuan pelajar masih terhad. Kajian oleh Nur dan Aziz 2023 menerangkan bahawa lebih 60% pelajar universiti mengetahui kewujudan pilihan raya kampus, namun hanya sebahagian kecil benar-benar memahami fungsi Majlis Perwakilan Pelajar iaitu MPP, prosedur pencalonan dan juga cara pengundian. Di sini wujud jurang antara pengetahuan asas dengan pengetahuan yang mendalam, iaitu dia akan menjejaskan penglibatan aktif pelajar dalam pilihan raya kampus. Seterusnya adalah mengenai pendedahan maklumat mempengaruhi sikap. Kajian oleh Latif dan Hamzah 2021 menerangkan bahawa pelajar dengan pengetahuan yang lebih tinggi cenderung untuk mempunyai sikap positif terhadap penglibatan dalam proses pilihan raya di kampus. Walau bagaimanapun, sikap positif ini dia tidak semestinya diterjemahkan kepada tingkah laku pengundi yang aktif. Namun ia menunjukkan wujudnya faktor lain yang mempengaruhi sikap mereka. Yang ketiga adalah pengaruh sosial memainkan peranan yang penting. Kajian oleh Ahmad 2022 menjelaskan bahawa faktor rakan sebaya, budaya kampus dan juga faktor pengaruh kumpulan rakan-rakan ini mempengaruhi niat seseorang pelajar itu untuk terlibat dalam pilihan raya kampus ini. Tanpa sokongan sosial yang kuat, niat untuk terlibat dalam pilihan raya mungkin tetap rendah walaupun tahap pengetahuan yang tinggi. Seterusnya adalah sumber maklumat tidak formal, sumber maklumat tidak formal dan kurang tepat. Kajian oleh Nur dan Aziz 2023 juga mendapati bahawa pelajar lebih banyak mendapatkan maklumat dari media sosial berbanding sumber rasmi universiti. Ia akan mewujudkan pengetahuan yang terhad dalam diri pelajar tersebut. Dan juga pelajar juga dia akan tersasar jauh daripada maklumat yang sebenar dan wujud persepsi yang negatif terhadap ketelusan pilihan raya kampus. Dan terakhir adalah keperluan kajian komprehensif. Kajian-kajian lepas banyak memfokuskan secara keasingan pada pengetahuan atau sikap saja. Disarankan satu kajian menyeluruh yang menggabungkan pengetahuan, norma sosial, sikap dan tingkah laku untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang pelibatan pelajar dalam pilihan raya kampus ini. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian jurang kajian atau lompong kajian. Yang pertama adalah penilaian terpisah. Kajian terdahulu menilai pengetahuan atau sikap secara berasingan. Mereka kurang menilai bagaimana faktor sosial iaitu pengaruh rakan, norma sosial dan budaya kampus ini mempengaruhi niat tingkah laku seseorang pelajar. Yang seterusnya adalah penggunaan teori yang terhad. Ramai peneliti hanya gunakan kaedah deskriptif. Teori tingkah laku beralasan TRA ini sesuai untuk mengkaji keputusan pelajar, jarang digunakan dalam konteks pilihan raya kampus. Yang ketiga adalah kaitan kembali ubah kurang komprehensif. Pengetahuan sering dikaji sebagai kembali ubah bebas. Ia tidak mengaitkan secara mendalam dengan sikap dan niat tingkah laku. Dan yang terakhir adalah skop lokasi kajian yang terhad. Banyak kajian tertumpu di universiti awam di bandar. Ia kurang tertumpu di universiti luar bandar. Kurang kajian di institusi kecil atau luar bandar ini dia akan menyempitkan kefahaman terhadap tingkah laku pelajar secara menyeluruh. Di sini saya sertakan sekali cadangan kajian baru untuk mewujudkan model menyeluruh dan basiskan teori. Ia perlu menggabungkan pengetahuan yang sosial, sikap dan tingkah laku. Ia akan memberi gambaran yang lebih tepat tentang faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam pilihan raya kampus. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian model hipotesis. Di sini saya sertakan gambar rancang model hipotesis yang telah digunakan. Model ini menerangkan bahawa keluarga, media, pergaulan dan persatuan mungkin akan memberikan kesan kepada tahap pengetahuan berkaitan pilihan raya kampus dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu. Di sini terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh keluarga dengan tahap pengetahuan mahasiswa berkaitan pilihan raya. Terdapat juga hubungan signifikan antara pengaruh media dengan tahap pengetahuan mahasiswa berkaitan pilihan raya. Dan juga terdapat hubungan signifikan antara penglibatan dalam persatuan dengan tahap pengetahuan mahasiswa berkaitan pilihan raya. Akhir sekali adalah terdapat hubungan signifikan antara pengaruh pergaulan dengan tahap pengetahuan mahasiswa berkaitan pilihan raya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Adibah binti Mazlan. Nombor metrik saya S71621. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan bab 3 iaitu bahagian metodologi. Di sini terdapat 5 bahagian dalam metodologi ini. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, yang kedua adalah populasi dan simple, yang ketiga adalah instrumen kajian, yang keempat adalah pengumpulan data dan akhir sekali adalah analisis data. Seterusnya saya ingin membentangkan berkaitan dengan reka bentuk kajian. Untuk reka bentuk kajian, kami guna pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif. Tujuannya adalah untuk faham tahap pengetahuan pelajar yang aktif terhadap pilihan raya kampus secara menyeluruh. Soal selidik digunakan sebagai instrumen utama sebabnya ianya cepat, mudah, sesuai untuk kumpul data daripada ramai responden. Data yang kami dapat kemudiannya dianalisis menggunakan SPSS bagi mencari pola atau hubungan. Ianya sesuai untuk populasi besar dan pelbagai latar belakang macam pelajar daripada fakulti, jatina dan tahun berbeza. Seterusnya, populasi bagi kajian ini terdiri daripada kira-kira 11,000 pelajar ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Terengganu. Bagi menentukan jumlah sampel yang sesuai, kami rujuk kepada jadual Trichy and Morgan pada tahun 1970 yang merupakan panduan standard dalam
penyelidikan kuantitatif. Berdasarkan jadual tersebut, bagi populasi melebihi 11,000 orang, saiz sampel yang dicadangkan adalah antara 372 hingga 384 gram. Maka, kajian ini telah memilih seramai 380 pelajar sebagai sampel yang dianggap mencukupi untuk menjalankan analisis statistik yang sah dan boleh dipercayai. Selidik digunakan sebagai instrumen utama untuk mengutip data. Pemilihan soal selidik adalah sesuai dengan pendekatan kuantitatif kerana ia benar data dikumpul secara cepat dan mudah dianalisis secara statistik. Soal selidik dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A untuk maklumat demografi dan bahagian B untuk mengukur tahap pengetahuan pelajar terhadap pilihan raya kampus. Semua soalan dalam bentuk tertutup dan menggunakan skala Likert 7 tahap daripada sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Sebelum soal selidik diedarkan, satu ujian rintis dibuat untuk menyemak kefahaman dan pastikan instrumen ini sah dan boleh dipercayai. Jadi kaedah ini dianggap paling praktikal bagi mencapai data yang seragam dan objektif dari sampel yang besar. Seterusnya, proses pengumpulan data dalam kajian ini dijalankan secara atas talian menggunakan Google Form. Soal selidik diedarkan melalui pelbagai saluran digital seperti email pelajar, WhatsApp dan media sosial berkaitan dengan universiti. Dalam tempoh lebih kurang sebulan, ramai pelajar yang aktif menerima buat soal selidik ini, tetapi hanya 380 responden lengkap dan sah digunakan untuk analisis. Di awal borang ini, ada penerangan ringkas tentang tujuan kajian dan jaminan kerahsiaan. Penggunaan Google Form juga memudahkan kerja penyelidik sebab data direkodkan secara automatik, lebih tersusun dan mengurangkan risiko kesilapan manual. Secara keseluruhannya, kaedah ini sangat sesuai dengan kajian masa kini yang melibatkan responden berselerak dan saiz populasi yang besar. Berkaitan dengan analisis data. Data daripada soal selidik atas talian ini dianalisis menggunakan perisian statistik iaitu SPSS. Sebelum analisis utama, penyelidik menjalankan proses data klinik untuk pastikan semua respon lengkap dan sah. Seterusnya, tahap kebolehpercayaan soal selidik diujikan menggunakan Chromebus Alpha. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden seperti umur, jantina, fakulti, dan sebagainya. Kemudian analisis inferensi seperti ujian T, ANOVA, dan korelasi dijalankan bagi mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah. Jika perlu, regresi linear juga digunakan. Keseluruhannya, proses ini penting untuk menghasilkan dapatan yang sahih. Dan semua keputusan akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf serta interpretasi yang jelas. Sekian pembentangan saya, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kelas saya yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazhani binti Muhammad Yusof, nombor matrik S7044 akan menerangkan bab 4 iaitu dapatan kajian. Dalam bab ini ada 7 bahagian iaitu demografi responden, ujian kebolehpercayaan, ujian penamalan, tahap pengetahuan pilihan raya kampus dalam kenalan pelajar Universiti Malaysia Terengganu, perbezaan tahap pengetahuan pilihan raya kampus pelajar Universiti Malaysia Terengganu mengikut demografi, hubungan yang disignifikan, pemboleh ubah, keluarga, media, ekonomi, pergaulan dan persatuan, dan mengenal pasti sama ada pemboleh ubah ini memberi kesan positif terhadap tahap pengetahuan pelajar UMT mengenai pilihan raya kampus. Bagi bahagian demografi responden, terdapat 5 pemboleh ubah. Yang pertama ialah jantina. Seramai 380 responden telah menjawab dan memulakan soal selidik. Daripada jumlah tersebut, seramai 213 orang atau 56.1% adalah perempuan, manakala selebihnya adalah lelaki. Kedua ialah etnik. Majoriti responden iaitu 288 orang atau 75.8% adalah etnik Melayu, manakala selebihnya berbahasa India, Cina dan lain-lain. Yang ketiga ialah bidang pengajian. Seramai 380 responden telah menjawab dan memulakan soal selidik. Daripada jumlah tersebut, seramai 271 orang atau 71.3% adalah daripada bidang sains sosial, manakala selebihnya adalah bidang sains dan teknologi. Yang keempat ialah tahun pengajian. Majoriti responden seramai 199 orang atau 52.4% adalah daripada kelompok pelajar tahun 2, manakala selebihnya adalah dari kelompok pelajar tahun 1 dan tahun 3. Dan yang terakhir ialah pekerjaan penjahit. Seramai 380 responden telah menjawab dan memulakan soal selidik. Daripada jumlah tersebut, seramai 138 orang ataupun 36.3% mempunyai ibu bapa yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Seramai 108 orang atau 28.4% ibu bapa bekerja dalam sektor swasta, manakala selebihnya bekerja dalam bahagian petani, nelayan serta buruh dan pesara tidak bekerja serta lain-lain. Seterusnya ialah ujian kebolehpercayaan. Ringkasan dapatan ujian kebolehpercayaan iaitu mendapati bahawa item keluarga alfa sama dengan 0.656 tidak boleh dipercayai kerana kurang daripada 0.7. Item ekonomi alfa sama dengan 0.663 juga tidak boleh dipercayai. Item media alfa 0.668 juga tidak boleh dipercayai. Item pergaulan sosial alfa sama dengan 0.657 juga tidak boleh dipercayai, dan item pengetahuan politik alfa 0.698 boleh dipercayai. Seterusnya ialah ujian kedalaman. Sebahagian besar pemboleh ubah keluarga, media, ekonomi, pergaulan, persatuan dan pengetahuan politik mempunyai nilai squareness atau kurtosis di luar jumlah normal iaitu negatif 1 hingga 1, maka data tidak mengikut taburan normal dan ujian parametrik tidak sesuai untuk dijalankan. Seterusnya ialah tahap pengetahuan pilihan raya kampus dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Dapatan menunjukkan bahawa pelajar Universiti Malaysia Terengganu mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan pilihan raya kampus melalui pengaruh media, namun pengaruh keluarga, ekonomi, pergaulan dan keterlibatan persatuan hanya berada pada tahap sederhana. Seterusnya ialah perbezaan tahap pengetahuan pilihan raya kampus pelajar UMT mengikut demografi. Terdapat 2 kaedah yang digunakan iaitu kaedah ujian T dan juga kaedah ANOVA. Bagi kaedah ujian T, terdapat 2 pemboleh ubah yang diukur. Pertama ialah perbezaan tahap pengetahuan mengikut jantina. Dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan iaitu T sama dengan 0.19 dan signifikan sama dengan 0.847 antara tahap pengetahuan pilihan raya kampus antara pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Yang kedua ialah perbezaan tahap pengetahuan mengikut bidang pengajian. Dapatan menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan T sama dengan 0.089 dan signifikan sama dengan 0.929 antara tahap pengetahuan pilihan raya kampus antara bidang sains sosial dan juga pelajar sains dan teknologi. Bagi kaedah ANOVA pula, dapatan menunjukkan tiada perubahan yang signifikan F sama dengan 1.01 dan signifikan sama dengan 0.47 antara tahap pengetahuan pilihan raya kampus bagi ini. Manakala bagi tahap pengajian F sama dengan 1.21, signifikan sama dengan 0.17 dan bagi tahap pengajian F sama dengan 0.80 dan signifikan sama dengan 0.84 juga menunjukkan tiada perubahan yang signifikan. Dapatan terperinci pengajian tersebut dipaparkan dalam jadual 9 di atasnya ialah hubungan yang disignifikankan pemboleh ubah keluarga, media, ekonomi, pergaulan dan persatuan. Dapatan menunjukkan terdapat hubungan sederhana kuat yang signifikan R sama dengan 0.59 dan signifikan sama dengan 0.00 bagi faktor keluarga dan media. Namun dapatan juga menunjukkan faktor-faktor iaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan juga faktor keterlibatan
kampus. Berdasarkan analisis regulasi yang dijalankan, dapatan menunjukkan bahawa hanya pembolehubah pergaulan yang memberikan kesan signifikan terhadap tahap pengetahuan pelajar UMT mengenai pilihan raya kampus. Nilai R2 ialah 0.16 yang bermaksud pembolehubah pergaulan menyumbang sebanyak 16% kepada perubahan tahap pengetahuan pelajar. Melalui jadual perkali, kita dapati nilai perkali bagi pergaulan ialah negatif 0.185 dengan nilai signifikan 0.015. Ini menunjukkan hubungan negatif yang signifikan pada aras keertian 0.05. Maka semakin tinggi pengaruh pergaulan, semakin rendah tahap pengetahuan pelajar terhadap pilihan raya kampus. Manakala pembolehubah lain seperti keluarga, media, ekonomi dan persatuan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan ke atas pengetahuan pelajar. Oleh itu, secara keseluruhan, hanya pergaulan memberi kesan nyata dalam model kajian ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Afrina binti Muhammad Zani, S71692. Hasil utama kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pelajar Universiti Malaysia Terengganu terhadap pilihan raya kampus berada pada tahap. Ini menunjukkan bahawa walaupun pelajar mempunyai kesedaran asas tentang proses pilihan raya, namun masih wujud kekurangan dari segi kefahaman yang lebih mendalam terhadap hak dan tanggungjawab sebagai pengundi, tata cara pemilihan serta kesan langsung keputusan pilihan raya terhadap pembangunan kampus. Menariknya, sikap pelajar terhadap pilihan raya kampus didapati positif. Majoriti responden menunjukkan minat untuk terlibat dalam proses demokrasi ini. Menurut Eisen dan Fishburne dalam teori tingkah laku beralasan, sikap individu memberi pengaruh langsung kepada niat untuk bertindak. Maka, sikap positif ini menjadi asas penting dalam merangsang penyertaan pelajar, terutamanya jika didorong oleh norma sosial dan kawalan tingkah laku yang menyokong. Selain itu, norma subjektif seperti pengaruh rakan sebaya, keluarga dan komuniti kampus turut memainkan peranan dalam mempengaruhi niat pelajar untuk mengundi. Kajian sebelum ini juga menunjukkan bahawa tekanan sosial yang positif boleh mendorong keterlibatan pelajar dalam pilihan raya kampus. Ini jelas membuktikan bahawa sokongan sosial perlu digembleng seiring dengan pengetahuan dan sikap bagi membentuk budaya demokrasi kampus yang lebih sihat dan progresif. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa implikasi praktikal penting yang boleh diambil tindakan oleh pihak universiti, terutamanya HEPA, MPP dan NGO kampus. Pertama, tahap pengetahuan pelajar yang sederhana menunjukkan perlunya pendidikan sivik dan demokrasi diperkukuhkan. Ini boleh dilaksanakan melalui kursus elektif atau modul pembangunan pelajar yang menekankan tanggungjawab sebagai pengundi dan peranan sebagai ejen perubahan. Langkah ini sejajar dengan saranan Milner yang menekankan kepentingan pendidikan politik bagi membentuk generasi muda yang berwibawa. Kedua, memandangkan sikap pelajar terhadap pilihan raya kampus adalah positif, maka kempen kesedaran perlu dipertingkatkan. Program seperti Minggu Demokrasi Kampus boleh dianjurkan secara berkala dengan pelibatan tokoh muda dan alumni supaya pelajar lebih terinspirasi dan bersemangat. Ketiga, universiti juga boleh mempertimbangkan dasar yang memberi insentif kepada penyertaan pelajar dalam politik kampus. Contohnya, pengiktirafan menerusi merit core kurikulum atau sijil aktiviti pelajar agar pelibatan mereka tidak dilihat sebagai aktiviti sampingan semata-mata. Keempat, media sosial perlu digunakan secara maksimum sebagai medium utama komunikasi. Ini kerana norma subjektif pelajar banyak dibentuk melalui media sosial. Maka, strategi digital yang kreatif dan menarik wajib diterapkan oleh MPP dan pihak universiti. Akhir sekali, latihan simulasi pilihan raya juga patut dijadikan aktiviti berkala. Ia boleh dilaksanakan melalui kursus core kurikulum atau kerjasama dengan SPR. Simulasi ini membantu pelajar memahami secara praktikal proses pilihan raya dan membina keyakinan untuk bertanding atau mengundi. Dari sudut teori, kajian ini memberi sumbangan penting kepada pemahaman dan penggunaan teori tingkah laku beralasan atau TRA dalam konteks pelibatan politik pelajar. Pertama, dapatan mengesahkan bahawa sikap dan norma subjektif memainkan peranan utama dalam mempengaruhi niat pelajar untuk terlibat dalam pilihan raya kampus. Ini menyokong asas TRA seperti yang diuraikan oleh Fishburne dan Esten. Kedua, kajian ini membuktikan bahawa TRA sesuai digunakan dalam konteks politik mikro seperti pilihan raya kampus, bukan hanya dalam bidang kesihatan atau komunikasi. Dalam konteks Malaysia, norma subjektif pelajar bukan hanya datang daripada rakan sebaya, tetapi juga daripada pensyarah, pentadbiran dan budaya kampus itu sendiri. Ketiga, walaupun pengetahuan pelajar bukan pemboleh ubah utama dalam TRA, kajian ini mendapati ia tetap memainkan peranan penting secara tidak langsung melalui pembentukan sikap. Oleh itu, TRA boleh diperluaskan dengan masukkan elemen seperti literasi politik dan kesedaran sivik, seperti yang dicadangkan dalam TPB oleh Eisen. Seterusnya, dapatan menunjukkan perlunya pembangunan model yang lebih kontekstual yang mengambil kira faktor budaya, institusi dan persekitaran kampus tempatan. Dalam suasana kampus yang lebih terikat dengan garis panduan, pengaruh sosial terhadap tingkah laku pelajar menjadi lebih kompleks. Akhir sekali, kajian ini mencadangkan potensi membangunkan model hybrid dengan menggabungkan TRA dan teori kognitif sosial oleh Bandura. Unsur seperti keberkesanan diri dan pembelajaran melalui pemerhatian boleh memberi gambaran lebih lengkap tentang tingkah laku pelajar dalam politik kampus. Kesimpulannya, TRA terbukti sesuai dan relevan dalam konteks Malaysia dan boleh dijadikan asas untuk memahami serta menggalakkan pelibatan demokrasi dalam kalangan mahasiswa. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa saranan praktikal dicadangkan untuk memperkukuhkan pelibatan pelajar dalam pilihan raya kampus. Pertama, pihak universiti disarankan melaksanakan kesedaran sivik secara berkala, terutamanya untuk pelajar tahun pertama. Bangkit ini penting untuk memberi pendedahan awal tentang struktur pilihan raya kampus dan peranan pelajar dalam demokrasi universiti. Kedua, pendekatan media sosial yang interaktif perlu dimanfaatkan secara maksimum. Kempen kesedaran boleh dijalankan melalui video pendek, infografik atau testimoni alumni dan di platform seperti Instagram, TikTok dan X. Ketiga, model atau kursus elektif berasaskan pendidikan sivik dan demokrasi kampus boleh diperkenalkan. Ia dapat mendidik pelajar secara teori dan praktikal termasuk melalui simulasi pilihan raya dan projek komuniti. Keempat, dasar pelaksanaan pilihan raya kampus perlu diperbaiki agar lebih telus, mudah difahami dan boleh diakses. Ini penting bagi meningkatkan kepercayaan pelajar terhadap sistem yang sedia ada. Akhir sekali, universiti perlu menggalakkan budaya dialog terbuka antara pelajar dan pentadbiran. Sokongan ini boleh dilihat melalui forum, sesi pertemuan berkala dan pengiktirafan terhadap sumbangan pelajar dalam pentadbiran kampus.
Untuk kajian akan datang, beberapa cadangan utama diketengahkan. Pertama, libatkan pelajar dari pelbagai universiti awam dan swasta. Ia bagi membolehkan perbandingan konteks dan memperluaskan dapatan. Kedua, gunakan pendekatan kualitatif atau campuran bagi memahami dimensi emosi, motivasi dan persepsi pelajar secara lebih mendalam. Ketiga, perluaskan model TRA dengan memasukkan pemboleh ubah tambahan seperti pengaruh rakan sebaya, media sosial dan persepsi terhadap integriti sistem. Keempat, melaksanakan kajian longitudinal untuk memantau perubahan pengetahuan dan pelibatan pelajar secara berterusan serta menilai impak program intervensi. Akhir sekali, kajian lanjutan boleh meneliti hubungan antara penlibatan pilihan raya dan aspek lain seperti kepimpinan pelajar dan aktiviti kampus. Ini penting dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggungjawab. Untuk bahagian rumusan, kajian ini telah berjaya memenuhi objektif utama iaitu menilai tahap pengetahuan pelajar UMT tentang pilihan raya kampus serta menganalisisnya melalui teori tingkah laku beralasan atau TRA. Dapatan menunjukkan tahap pengetahuan pelajar berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan signifikan antara sikap, norma subjektif dan niat pelajar untuk terlibat dalam pilihan raya. Ini membuktikan bahawa TRA masih relevan sebagai kerangka untuk memahami tingkah laku pelibatan sivik dalam kalangan mahasiswa. Namun yang menarik, kajian juga menunjukkan bahawa pengetahuan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya, sokongan sosial dan norma kumpulan sangat mempengaruhi niat pelajar untuk terlibat secara aktif. Antara kekuatan kajian ini termasuk penggunaan teori yang kukuh, instrumen yang sah dan boleh dipercayai, serta pelibatan responden dari pelbagai fakulti yang mewakili kepelbagaian pelajar UMT. Namun begitu, kajian ini ada beberapa batasan. Pertama, ia hanya tertumpu kepada pelajar di UMT. Jadi, dapatan tidak boleh digeneralisasikan ke semua IPT. Kedua, penggunaan pendekatan kuantitatif sahaja menghadkan pemahaman terhadap aspek subjektif seperti motivasi atau emosi pelajar. Ketiga, kajian ini bersifat rentas masa dan tidak dapat mengesan perubahan tingkah laku dari semasa ke semasa. Tambahan lagi, faktor luaran seperti pengaruh media sosial atau suasana politik semasa tidak dimasukkan dalam analisis. Walaupun begitu, kajian ini tetap memberi sumbangan bermakna kepada literatur tempatan dan boleh dijadikan asas untuk merancang program yang lebih berkesan. Kajian ini juga membuka ruang kepada penyelidikan lanjutan yang lebih luas, mendalam dan pelbagai pendekatan ke arah membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang matang, kritikal dan bertanggungjawab. Sekian, terima kasih.